satu kisah dalam buku ni juga. Satu ketika Nabi SAW sedang apa namanya menyampaikan ilmu pada sahabat lah, duduk. Kemudian mereka ni terbau busuk. Ada terbau busuk yang amat-amat. Semua pakat-pakat tutup hidung lah. Nabi tanya pada semua, adakah kamu tahu bau busuk tadi bau apa? Kata itu adalah iblis. Iblis yang zaman Nabi Adam AS tu datang jumpa dengan Nabi. Buat amda pula jumpa. Dia kata, dia minta, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, sambung. So hari ni kita akan sambung pada muka surat 184. Baik, muka surat 184 ni yang kita nak sambung sebenarnya dia berkait rapat dengan muka surat 182 yang saya baca pada 21 bulan 3 yang lalu, ya, yang mana Nabi pergi ke Taif dengan Zaid bin Harithah, ya. Nabi buat apa? Nabi nak berdakwah di Taif tapi tidak diterima. Itu pun kita dah cerita dengan sepanjang lebar, begitu sadis sekali, sedih sangat, ya. Nabi ni masya-Allah, sampaikan malaikat Jibril bawa malaikat penjaga bukit datang dekat Nabi. Sekarang ni Nabi arahkan malaikat ni nak buat amda dengan penduduk Taif ni. Tapi kan Nabi tak buat apa-apa kan? Nabi hanya doakan nanti diorang ni akan lahirkan anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, kata tulang sulbi tu kan. Baik, jadi bila Nabi dah sedih tu, Nabi buat apa? Nabi nak balik ke Mekah. Tapi dalam perjalanan Nabi nak balik ke Mekah tu, Nabi singgah di Qarnul Manazil. Ingat saya sebut dulu, ya. Dan di situlah Nabi baca Al-Quran. Sedih Nabi ni, Nabi baca Quran. Jadi bila Nabi baca Quran tu surah Al-Jin ayat 1 sampai 15. Ya. Dan kita dah cerita dah sebenarnya secara langsung, dah baca dah maksud ayat tersebut, dah baca dah panjang lebar. Cuma Ustazah tak sempat nak kupas satu-satu intipati dalam surah tu, ya. Yang mana kita masya-Allah bila tengok jin yang cakap macam tu, segan kita. Kita ni manusia tapi jin yang cakap macam tu. Apa jin cakap tu, ya? Bila Nabi baca Quran, sebenarnya Allah lah yang bagi tahu Nabi bahawa jin datang dengar Nabi baca Quran. Nabi tak tahu, Nabi tak nampak, Nabi tak tahu. Itu asalnya. Jadi bila Allah bagi tahu Nabi bahawa jin-jin ni, sekumpulan jin datang dengan Nabi baca Quran, nak mengubah hati Nabi yang sedih tadi. Sebab manusia tolak Nabi, jin terima Nabi, masya-Allah. Jadi satu rombongan datang ni dengar Nabi baca Quran. Selepas dengar, sekumpulan jin ni dia kata, dia pun menyampaikan isi kandungan Al-Quran ni yang didengar pada Nabi tadi kepada dia punya kumpulan-kumpulan dia yang lain lah. Dia dengar kat situ, balik kampung dia pun cerita pada kawan ramai semua. Dia cerita pasal Nabi baca Quran tadi, masya-Allah. Lepas tu kita sekarang nak cerita sikit lah, apakah isi yang disampaikan oleh sekumpulan jin tadi tu, yang didengar Nabi baca Quran tadi. Isi-isi yang dia cakap dekat dia punya kumpulan-kumpulan dia tu. Bila dia balik, dia cakap dekat kumpulan-kumpulan dia cakap, kami telah dengar satu kitab suci merujuk kepada Al-Quranul Karim, ya. Dia kata susunan dan kandungan sungguh menakjubkan. Susunan dan kandungan kitab itu sungguh menakjubkan. Menakjubkan maknanya kita boleh gambarkan, maknanya kita kalah semua kitab-kitab ataupun buku-buku yang lain. Gitu. Kemudian dia kata dia memberi panduan ke jalan yang betul. Kitab tu tadi dah susunan dia sangat bagus, kandungan dia sangat bagus, menakjubkan, dan dia memberi panduan kepada jalan yang betul. Maknanya kalau nak ikut jalan betul, memang kena ikut kitab Al-Quran. Okey. Ni refer pada muka surat 182, ya, pada semua yang ada kitab. Ya, yang ada kitab refer pada muka surat 182. Kita nak keluarkan intipati surah yang panjang 1 sampai 15 tu, surah jin tu. Okey, baik. Sambung lagi, Kemudian itu intipati yang pertama. Yang kedua, jin ni cakap. Jin ni cakap, kami beriman dengan Al-Quran. Kami beriman dengan Al-Quran. Begitu. Itu intipati yang kedua. Kami beriman dengan Al-Quran. Yang ketiga apa dia cakap? Kami tidak akan sesekali mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan. Maknanya janji tak syirik lah ni. Tak adalah pergi minta selain pada dengan Allah gitu. Itu jin cakap tu. Manusia pergi minta pula dengan jin. Kan terbalik tu. Dia kata, ketahuilah wahai sekalian jin. Dia kata, ketahuilah wahai kaumku. Dia sebut dengan jin-jin semua kali. Kita tak akan persekutukan Allah. Gitu. Baik.
Kemudian yang keempat, dia kata sesungguhnya kebesaran, keagungan Allah tadi adalah yang tertinggi. Allah tidak ada isteri dan Allah tidak ada anak. Tidak beristeri dan tidak beranak. Maknanya nak mencantas ataupun nak menangkis semua dakwaan-dakwaan dalam agama Kristian yang mengatakan Nabi Isa itu anak kepada Tuhan. Kan? Gitu. Jadi Al-Quran menjawab. Okey. Kemudian Allah SWT Muhammad sambung lagi. Dia kata dulu, ini intipati yang kelima. Dia kata ketua kita tu merujuk kepada siapa? Azazil. Yang jadi iblis tu, kan? Ketua kita ni dia kata dia menyangka, dia kata dia tersalah dalam berkata-kata. Dia kata melampaui batas dalam berkata-kata. Diakuilah, dia kata ketua kita ini kurang akal pertimbangannya. Dia sebut ketua kita ni kurang akal pertimbangannya. Ni jin ni cakap tadi, ketua kita ni dulu dia kurang akal pertimbangan, dia kata. Allah SWT Muhammad terhadap apa? Terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata kurang akal pertimbangan terhadap Allah. Sebab apa? Kan dia takbur kan. Bila Allah kata suruh sujud pada Nabi Adam, sujud hormat, bukan sujud macam kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena faham lain tu. Jadi dia kata hilang akal pertimbangan iblis ini, ketua mereka tadi tu, Azazil tadi tu, sampai dibuat suatu benda yang mendahaka pada Allah, melampaui kebenaran, kata. Dan sambung lagi dia kata, ni yang datang jumpa dengan Nabi ni kan, cakap dengan kaum-kaum dia bahawa sesungguhnya nyatalah kesalahan kita ni menyangka bahawa manusia dan jin tidak akan sesekali berani mengatakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Macam jin ni, dia berpendapat, golongan jin ni, dia kata takkan ada manusia ataupun jin lah yang beranilah nak mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak akan berani. Tapi bila dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kan tengah sedih tadi. Tengah sedih sebab orang Taif tolak mendustakan Allah lah tu kan. Dia kata ada rupanya jin pun rasa macam terkejut gitu. Dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang daripada manusia menjaga dan melindungi diri mereka dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Ni jin cakap ni. Sebab mereka pun takut dengan Allah. Jangan minta selain pada Allah, tetapi manusia minta dengan ketua-ketua golongan jin. Maknanya kalau orang yang dia berdamping dengan jin minta tolong jaga kebun, minta maaf saya sebut tapi memang ada berlaku. Minta tolong jaga kebun, minta tolong jaga rumah, jaga apa lagi? Jaga macam-macam lah juga jaga apa? Jaga kecantikan ada. Ya ada juga. Hati-hati. Ada yang tak nak tua-tua. Kami nak muda je. Saya minta guru sebut, siapa yang beriltizam tak nak tua-tua, nak nampak muda je, nak muda je selalu, itu termasuk dalam golongan jin. Masa saya kecil dulu belajar, saya kat sekolah dulu, saya pun dengar kan, saya dengar macam dia lalu je. Betul lah, jin kan dia tak mati-mati, saya fikir gitu. Jadi bila kita belajar, makin faham, oh betul lah, jin ni kan dia nak kekal, nak kekal. Lepas tu dia memang Allah jadikan dia gitu je, tak tua-tua. Betul ke? Itu tak dapat confirm kan. Tapi ingat satu kisah dalam buku ni juga. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang apa namanya menyampaikan ilmu pada sahabat lah, duduk. Kemudian mereka ni terbau busuk. Ada terbau busuk yang amat-amat. Semua pakat-pakat tutup itu hidung lah. Jadi bila dah habis saja tu, Nabi tanya pada semua, adakah kamu tahu bau busuk tadi bau apa? Sahabat-sahabat tak jawab apa? Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kan? Sahabat-sahabat ni kan, itu memang standard jawapan yang standard lah. Dan mereka tidak akan mendahului Rasul menjawab. Maknanya Nabi akan jawab lah. Kata itu adalah iblis. Iblis yang zaman Nabi Adam AS tu datang jumpa dengan Nabi. Buat amda pula jumpa. Dia kata dia minta Nabi ni doa pada Allah, cakap dengan Allah, doa pada Allah supaya matikan dia. Dia tak tahan dah. Kenapa? Sebabnya dah terlalu tua dia. Bukan terlalu tua, dah tua bangka renta kan. Apa je lah. Dah teruk sangat.
Dia kata bau busuk tu datang pada iblis tadi. Pasal apa? Pasal ni pipi dia ni, daging pipi dia ni, masa dia jalan, Ustaz Fikri, dia dah sapu tanah. Dah melayut tu. Dah sapu tanah dah. Dia tua. Jadi Allah SWT dia minta Nabi ni doa matikan dia. Nabi kata, kamu yang meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu ni tidak dimati-matikan sampai hari kiamat kan? Mana mungkin aku minta dengan Allah supaya engkau dimatikan? Begitu. Jadi kalaulah aku minta sekalipun dapat engkau dimatikan, adakah engkau menyangka bahawa di situ pengakhiran azab engkau? Okey, kalau kita sebagai orang Islam, orang mukmin, kita percaya lepas dia meninggal dunia, masuk dalam alam kubur, apa jadi? Apa jadi? Ada azab pula kan? Azab kubur pula kan? Itu yang Nabi maksudkan tu. Kalaulah aku berdoa dengan Allah dan betul Allah matikan engkau, wahai iblis, adakah engkau menyangka lepas tu habis dah sisaannya? Ni kan dia terseksa, dia kata terseksa, bau busuk dah, tua dah. Macam gitu. InsyaAllah itu yang saya belajar dan memang ada dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad. Nak ceritanya itulah yang tadi yang sekumpulan jin cakap ni. Dulu ketua kita salah cakap, salah akal pertimbangan depan Allah tadi, salah dia, takabur dia. Masya-Allah. Okey, sambung.